Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua murid-murid. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini di bawah tajuk pecahan, perpuluhan dan peratus. Okey, cikgu nak teruskan untuk tajuk pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Okey, sebelum ini kita dah belajar, okey. Sambil-sambil tu murid boleh merujuk pada buku teks. Okey, pada buku teks muka surat 87, 88 dan 89. Okey. Jadi sebelum ni kita dah belajar pecahan wajar, pecahan setara dan juga pecahan termudah. So untuk hari ni kita akan fokus pada tajuk pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Baik, kita imbas balik berkenaan dengan tajuk pecahan So untuk tajuk pecahan, okey, apa yang dimaksudkan dengan pecahan? So bagi maksud pecahan, pecahan ialah suatu benda yang kita kongsi ataupun kita potong ataupun kita bahagi-bahagikan. Okey. So itu konsep pecahan. Dan yang kedua, pecahan dia mesti. Nampak cikgu letak huruf besar dan warna merah. Penekanan di sini mesti sama banyak, sama besar, sama rata dan juga adil. Jadi murid kena ingat ini adalah konsep yang pecahan. So konsep ni murid akan bawa dan gunalah sehingga ke sekolah menengah nanti. Jangan ingat kita belajar darjah 3 habis darjah 3. Tak Apa yang kita belajar hari ini akan dibawa dan digunakan dalam tahun-tahun yang seterusnya. Okey? Okey murid-murid, kamu nampak apa yang cikgu pegang? Nampak Okey, so ni cawan ni cikgu tutup, terpaksa tutup sebab ada jenama. Okey. Jadi nampak apa yang cikgu pegang? Okey, ini adalah cawan. Baik. Cawan ini ada berapa? Berapa cawan yang murid nampak? Ada berapa? Okey, ada satu cawan. Ada satu cawan. Okey. Katakanlah cikgu pegang lagi satu. Okey. So sekarang apa yang murid nampak? Sekarang ada dua cawan. Okey, ada dua cawan yang dua cawan Okey. Okey. Jadi sekarang apa yang cikgu nak buat? Okey, seterusnya kamu nampak? Okey, cawan yang tadi, cawan yang macam yang tadi. Okey. So sekarang apa yang jadi dengan cawan ni? Okey, apa yang terjadi pada cawan ni adalah cikgu dah potong. Okey, cikgu potong kepada dua bahagian. Okey, boleh nampak dekat sini dia memenuhi syarat kita yang tadi iaitu sama besar. Okey. Okey, jadi murid dah belajar pecahan. So berikan nilai pecahan bagi bahagian yang cikgu pegang ni. Apakah nilai pecahan dia? Okey. Berapa nilai pecahan yang bagi cawan yang kita dah potong ni? Okey. Kalau murid tengok di sini, ini cikgu ambil satu cawan ni. So ini adalah bersamaan dengan 1/2. 1/2. So di sini atas ni namanya apa? Kita dah belajar, atas namanya pengangka, bawah ni namanya penyebut. So penyebut ni mewakili bilangan apa? Penyebut ni mewakili bilangan berapa banyak yang telah kita potong. Lepas potong dia jadi berapa? Tadi daripada satu cawan yang penuh tadi, kita sebut tadi satu cawan. Kita sebut satu cawan. So daripada satu cawan kita potong menjadi dua bahagian. Jadi dua bahagian lah, 1, 2. Jadi pecahan dia adalah ini 1/2 dan bahagian satu lagi pun 1/2. Okey. Okey, sekarang cikgu pegang satu cawan. Satu cawan, cikgu pegang satu cawan dan juga lagi satu yang setengah tadi. Okey? Yang setengah tadi. Jadi sekarang macam mana kita nak tulis pecahan dia? Macam mana kita nak tulis? Okey? Okey Sekarang Sekarang cikgu pegang satu cawan. Okey, cikgu pegang satu cawan ni. So berapa bilangan cawan yang kamu nampak? Okey, kita ada berapa cawan? Okey, kita ada satu cawan. Okey. Kemudian, cikgu ambil satu bahagian, satu bahagian yang telah dipotong tadi. So tadi apakah bahagian bagi pecahan ni? Apakah bahagian bagi pecahan ni tadi? So bahagian bagi pecahan ini adalah
berapa? 1/2. Okey, so dekat sini kita ada dua unsur Kita ada dua unsur ataupun ada dua unsur, iaitu yang pertama ini kita namakan sebagai apa? Kita namakan sebagai nombor bulat. Kita namakan sebagai nombor bulat. Dan juga unsur yang kedua ni kita namakan sebagai pecahan wajar. So di sini gabungan antara nombor bulat dan juga pecahan wajar. So inilah yang akan membentuk apa yang kita namakan sebagai dia akan jadi 1/2. So dia akan jadi namanya semula. Cikgu maaf. Cikgu bulat balik. So namanya adalah nombor so itulah yang dikatakan nombor bercampur. So awak boleh rujuk pada buku teks awak. Rujuk pada buku teks muka surat 87. So ini contoh bagi 1/4. Yang ini contoh cikgu tunjuk bagi 1/2. Kalau kita tengok cara penulisan nombor bulat ni besar, mesti besar. Dan juga pecahan dekat sebelah dia. So nombor, boleh tak kita tulis macam ini cikgu? Cikgu boleh tak kita tulis macam ini? 1/2. Boleh ke tak boleh? Jawabnya tak boleh. Sebab apa? Sebab kita boleh tersilap baca pecahan ni. Kita boleh tersilap baca jadi 11/2. Jadi sebab itu nombor bulat kita besarkan. Apa contoh nombor bulat, nombor bercampur yang lain? Contohnya 2/1/2. Contoh lain 2/4. So itulah tata cara penulisan bagi nombor bercampur. Seterusnya cikgu ada pegang. Ini adalah bahagian yang kita dah potong tadi. So apa nama pecahan cawan ni? 1/2. Cikgu letak dulu. Yang kedua sama kan? Sama macam yang tadi kan? So pecahan dia apa? 1/2 juga. Kemudian yang terakhir, yang ketiga pun sama juga. So cikgu letak. Sekarang kita namakan pecahan-pecahan ni. Kita namakan. So nama pecahan ini adalah 1/2. Yang ini 1/2. Dan yang ketiga tadi 1/2. Sekarang cikgu nak tanya kamu, ada berapa banyak 1/2 yang awak nampak? Ada berapa banyak 1/2 sekarang ni? Ada berapa banyak? Ada berapa banyak 1/2 yang awak nampak? Ada berapa banyak 1/2? Ada 1, 2, 3. Ada 3. Ada 3 1/2. Jadi macam mana tata cara penulisan kita? So bila kita tambah semua, 1/2 tambah 1/2 tambah 1/2, jadi kesemua ni akan menjadi, kalau dalam bentuk pecahan ni dia akan menjadi berapa? Dia menjadi 3/2. Kenapa 3/2 cikgu? Kenapa 3/2? Awak tengok setengah ni dia berasal daripada satu cawan yang telah dibelah kepada dua bahagian. Jadi sebab itu bawah dia 2. Penyebut adalah untuk mewakili bilangan yang kita dah potong tu jadi berapa. Kita potong 2. So jadi 2. Kalau kita potong 4, contoh macam ini. Ada contoh macam ini. Cikgu potong lagi. Tadi ni yang setengah. Ni setengah. Potong 2 lagi. Lepas tu yang ni pun setengah, potong 2 lagi, jadi 4 bahagian.
Kalau jadi 4 macam ini, maka bawah ni 4 lah. Okey. So faham So 2 ni mewakili yang kita dah potong. Okey. 3 ni mewakili apa cikgu? Okey, 3 ni mewakili ada berapa pecahan yang ada. Sekarang ni ada 3 pecahan. Ada 3. Ada 1, 2, 3. So kita tambah semua jadilah 3. So inilah yang kita namakan sebagai pecahan tak. Inilah namanya pecahan tak wajar. Kenapa namanya pecahan tak wajar? Okey. Salah satu sebabnya adalah pengangka nombor dia lagi besar daripada penyebut. Apa lagi contoh-contoh pecahan tak wajar yang lain? Okey, apa lagi yang ada? Contohnya, kita ada 4/3. Ini pecahan tak wajar. Okey. Contoh lain, 3/1. Ini pecahan tak wajar. Contoh yang lain, apa lagi? Kita ada 5/3. Okey. So itu adalah contoh-contoh pecahan tak wajar. Okey, seterusnya penerangan cikgu melalui gambar rajah berkenaan dengan nombor bercampur dan juga pecahan tak wajar. Okey, yang pertama kita tengok Okey, yang pertama ni okey, sebenarnya kedua-dua ni benda yang sama. Satu ada 2 kotak. Yang kotak ni kita tak potong. Kotak yang kedua kita potong. Okey, yang sebelah sini sama juga 2 kotak. Kotak ni kita potong, kotak yang kedua pun kita potong. Okey, daripada segi lorekan. Yang pertama ni semua berlorek. Okey, kotak kedua berlorek separuh. Okey, di sebelah walaupun dipotong tapi tetap berlorek kesemuanya. Dan yang kedua, kotak kedua lorek separuh. Okey. Jadi, untuk bahagian pertama ni, okey, kotak ni kita potong tak? Kita tak ada potong apa-apa pun. So kotak ni masih lagi dalam keadaan yang penuh. So kita sebut sebagai satu kotak yang penuh. Okey, satu kotak yang penuh. Okey, sebelah ni satu kotak kita telah potong. Kita potong dan kita lorek separuh. So apakah pecahan bagi kawasan yang berlorek? So pecahannya adalah 1/2. Jadi tata cara penulisan dia kita akan tulis sebagai 1/2. So ini adalah apa? Pecahan tak wajar ke nombor bercampur? Okey, ini adalah nombor bercampur. Kita tengok contoh sebelah. Okey, kita tengok ada 2 kotak. Tak ada 2 kotak. Cuma bezanya kedua-dua kotak ni kita potong. Yang ini kita potong, kotak kedua pun kita potong. Okey. Bila kita dah potong, apa pecahan bagi yang sebelah sini? Yang sebelah kiri. Okey, pecahannya adalah 1/2. Yang sebelah kanan pun 1/2. Okey. Okey, kotak yang sebelah sini. Okey, ada apa pecahan bagi kawasan berlorek? Okey, pecahannya 1/2. Okey. Jadi di sini kita tengok ada berapa banyak pecahan per 2. Kenapa per 2? Sebab kita potong 2. Kalau potong 3/3. Okey. So di sini ada 3 1/2. Maka kita kira macam tadi penulisannya adalah 3/2. Sebenarnya dia adalah 2 benda yang sama. Sebenarnya adalah 2 perkara yang sama. Cuma beza dari segi penulisan dan namanya sahaja. Kalau awak tengok 2 kotak, 2 kotak. Lorek penuh, lorek setengah. Lorek penuh, lorek setengah. So sebenarnya daripada segi orang kata bilangan ataupun lorekan sama. Cuma dari segi satu kita tulis dalam bentuk nombor bercampur dan yang sebelah sini kita tulis dalam bentuk pecahan tak wajar. Okey. Saya tulis So ini adalah nombor bercampur. Okey. So yang sebelah sini adalah pecahan tak wajar. Ingat tadi apa pesan tips ibu cakap tadi? Kalau pecahan tak wajar, maksud dia dia terbaliklah daripada pecahan wajar. Kalau pecahan wajar awak dah belajar, nombor pengangka kecil daripada nombor penyebut. Tapi bila dia jadi pecahan tak wajar, dia terbaliklah.
Nombor yang banyak tu, nombor yang besar tu duduk di atas sebagai pengangka, dan nombor yang lebih kecil duduk di bawah sebagai penyebut. So itu perbezaan Okey. So diharap penerangan cikgu dapat memberikan awak sedikit kefahaman. So andai kata kurang faham ke apa, boleh ulang dan jika ada sebarang pertanyaan atau apa, bolehlah kamu rujuk pada guru kamu. Okey. Sekian, terima kasih.